Assalamualaikum dan salam sejahtera langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur dan ini fokus minggu depan. Dan kita mengetahui beberapa fasa berlaku di Malaysia dan juga dunia terutamanya berkaitan dengan pandemik COVID-19. Rancak program vaksinasi kini sedang giat dijalankan di seluruh dunia dan kita nak melihat kepada beberapa perkara penting. Itu secara total dan khususnya berkaitan dengan apa yang berlaku sepanjang minggu dan apa yang akan berlaku juga dalam minggu hadapan. Tetapi selain daripada berkaitan dengan program vaksinasi di Malaysia, jangkaan peningkatan kadar vaksinasi kita mengharapkan 200,000 ke 300,000 sehari. Dan juga minggu hadapan kita nak memperlihatkan ataupun mengikuti secara rapat berkaitan dengan perkembangan semasa jumlah kes jangkitan di Malaysia termasuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan kalau nak dilihat juga pada 6 Jun 2021 merupakan tarikh tamat 5 tahun dari tarikh mesyuarat Dewan Undangan Negeri selepas pilihan raya Negeri Sarawak pada 2016. Dan fokus minggu depan juga terarah kepada tarikh 7 Jun 2020 yang merupakan 2021 yang merupakan sambutan Hari Keselamatan Makanan Sedunia World Food Safety Day seperti yang diisytiharkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Hari Lautan Sedunia atau World Oceans Day disambut secara global pada 8 Jun setiap tahun. Dan ini sebenarnya memberi pendedahan kepada masyarakat tentang kepentingan menjaga dan juga memelihara laut. Dan selain daripada itu, antara tarikh penting adalah pada 10 Jun 2021 yang mana keputusan peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia SPM akan diumumkan. Jadi kita lihat dahulu rangkuman fokus minggu depan. Itu tadi antara perkara yang menjadi fokus minggu depan, tetapi kita nak memberi fokus terutamanya berkaitan dengan pengurusan psikologi. Ketika kita berada dalam fasa pertama, Perintah Kawalan Pergerakan Penuh ataupun lockdown 3.0 ini. Dan sebelum ini kerajaan memutuskan untuk melaksanakan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi ataupun total lockdown bagi fasa pertama di seluruh negara bagi tempoh 14 hari yang bermula 1 hingga 14 Jun 2021. Dan sepanjang tempoh itu, semua sektor tidak dibenarkan untuk beroperasi kecuali sektor ekonomi dan perkhidmatan perlu ataupun essential economy dan juga service sector yang akan disenaraikan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Dan sebenarnya keputusan itu dibuat selepas mengambil kira situasi terkini berkaitan dengan penularan COVID-19 di Malaysia dengan jumlah harian yang mungkin 7, 8 ke 9 ribu kes sehari dan juga kes aktif yang melepasi 70 ribu kes. Dan kita nak bercakap berkaitan dengan setiap sudut, berkaitan dengan vaksin, psikologinya bagaimana, mereka yang bekerja daripada rumah, duduk di rumah, berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya, bagaimana untuk rakyat Malaysia menguruskan psikologi terutamanya dalam tempoh dan juga hari-hari mendatang. Kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Shahabuddin Hashim, pakar psikologi pendidikan dan personality USM. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, bagaimana untuk kita masyarakat mengurus tekanan psikologi ketika berdepan dengan situasi dan juga peningkatan kes akibat pandemik COVID-19, tambahan pula kita berada dalam tempoh lockdown ataupun PKP penuh ini? Sebenarnya izinkan saya memberi pendapat yang berbeza tentang frontliners ya. Buat masa sekarang kita
tidak nafikan pasukan keselamatan kita, pasukan kesihatan kita bekerja 100%, lebih yang sepatutnya mereka bekerja dan memberi khidmat yang sangat-sangat cemerlang pada masyarakat di Malaysia. Namun begitu, kita sebenarnya mislead terhadap frontliners ini. Kita setengah masyarakat menganggap bahawa pasukan keselamatan dan pasukan kesihatan kita adalah frontliners. Tapi sebenarnya frontliners yang patutnya diterapkan kepada masyarakat adalah diri sendiri. Ini sangat ketara sekarang di mana kita perlu menjaga diri kita sendiri. Bukan diri kita sendiri, keluarga kita dan juga rakan jiran tetangga kita yang terdekat supaya mematuhi SOP, mematuhi apa-apa peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak WHO dan pihak-pihak yang berkenaan di negara kita. Ini sangat penting apabila terdapatnya varian-varian tertentu yang tidak ada simptom. Ya, kita tidak tahu musuh kita virus berkenaan di mana dan di mana tempatnya berada. Itu sebabnya saya fikir masyarakat kita perlu diberi diubah persepsinya frontliner yang sebenarnya adalah diri kita sendiri, keluarga kita sendiri. Kalau diri kita dan keluarga kita menjaga yang sepatutnya seperti yang digariskan oleh pihak berkenaan, kita insya-Allah tidak akan sampai ke hospital dan tempat yang pasukan keselamatan kita, pasukan kesihatan kita bekerja. Itu pendapat kita seharusnya mengubah persepsi ini. Frontliners adalah diri kita sendiri dan ahli keluarga kita, jiran tetangga kita. Sama-sama menjaga diri kita sendiri, insya-Allah kita tak akan sampai ke pasukan keselamatan kita, pasukan kesihatan kita yang bertungkus semua di hospital, yang kita boleh gambarkan keadaan hospital sekarang ni agak mencabar pada semua pihak. Itu pendapat saya. Ya, Doktor, cabaran lebih besar apabila frontliner ataupun pengamal perubatan ataupun pekerja kesihatan ini melaksanakan tugas mereka dengan kes yang melepasi 7 ke 8 ribu sehari dan juga dari segi tekanan psikologinya. Bagaimana kita sebagai rakyat dan juga masyarakat membantu perkara ini untuk tidak burn out ataupun tidak mereka ini ataupun kelompok petugas kesihatan ini tidak terlalu letih dengan apa yang berlaku dalam situasi dan juga keadaan sekarang ini, Doktor? Kita begitu sukar bagi masyarakat yang tiada pelatihan dalam kesihatan dan sebagainya, sukar untuk membantu mereka dari segi kesihatan. Kita boleh membantu mereka dari segi mengurangkan kebolehjangkitan itu di dalam kalangan keluarga kita sendiri dan kalangan masyarakat sekitar berdekatan dengan diri kita dengan cara mematuhi apa yang sepatutnya kita buat, SOP, penjarakan sosial dan sebagainya. Namun begitu, kita terapikan bahawa dalam keadaan tekanan ekonomi di setengah-setengah kumpulan masyarakat, juga tekanan segi pendidikan, kita tidak nafikan bahawa aura negatif itu tetap ada. Ada juga sekelompok masyarakat yang masih dalam keadaan denial syndrome, masih tidak menerima bahawa pandemik sedang berlaku di mana-mana di Malaysia, ya, terutamanya di negeri-negeri yang rata-rata merah warnanya, ya. Jadi pada pendapat saya, diri kita, keluarga kita seharusnya berkorban untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk mengelakkan daripada bertemu dengan orang lain jika tidak diperlukan. Jadi kita perlu menjaga diri kita dengan sebaik mungkin. Pada masa yang sama, kita sebenarnya membantu pasukan kesihatan kita dan pasukan keselamatan kita yang bertukus lumus di luar sana untuk membantu pesakit-pesakit yang terlibat.
Ya doktor, dan hal ini termasuk dalam pelbagai keadaan seperti ekonomi. Mungkin tekanannya dapat dirasai bagi mereka yang tidak mempunyai sumber pendapatan tetap contohnya. Isu berkaitan dengan pembelajaran ataupun PDPR juga mungkin akan merunsingkan setengah-setengah pelajar dan juga ibu bapa yang yang tidak mempunyai kelengkapan. Apa yang perlu dilakukan bagi memastikan psikologi masyarakat terkawal dalam situasi dan keadaan sekarang ini, doktor, terutamanya dalam tempoh kita berdepan dengan 14 hari total lockdown ini? Saya fikir isu pendidikan bagi setengah kumpulan adalah isu yang kedua. Isu yang pertama adalah isu kesihatan fizikal dan kesihatan mental seharusnya diutamakan. Terutamanya tentang kesihatan fizikal, kebanyakan kita memerlukan makanan yang yang memenuhi diet yang sepatutnya untuk meningkatkan imunisasi badan untuk berdepan dengan keadaan yang dinamakan sebagai pandemik. Itu juga dengan keadaan kecerdasan kita diperlukan. Jadi saya fikir tindakan pihak membenarkan latihan fizikal yang sesuaian berlaku di sekitar tempat tinggal kita itu adalah memadai untuk meningkatkan kecerdasan. Itu dari segi aspek fizikal yang seharusnya setiap orang, setiap keluarga harus menitik berat. Yang kedua, yang mungkin yang lebih penting adalah kesihatan mental. Apabila keadaan tekanan itu, kita tak dapat nafikan keadaan tekanan yang mungkin boleh dikawal oleh setengah pihak, dan juga keadaan yang saya namakan kebimbangan ini. Kebimbangan itu memberi kesan mental yang lebih mencabar sebenarnya. Kesan fisiologi ini sepatutnya di-highlight. Sebagai contohnya, apabila keadaan kita kebimbangan kita tinggi, kita akan ada masalah untuk konsentrasi dalam pelajaran. Itu berlaku dalam pendidikan kita, sama ada PDPR ataupun bukan PDPR. Itu juga dengan degupan jantung, masalah kita bernafas terlalu laju dan sebagainya. Itu semua adalah kesan fisiologi yang berlaku. Dalam konteks pendidikan, kalau kita dapat mengawal kebimbangan itu, maksudnya setiap keluarga itu boleh menghadapi keadaan pandemik itu dengan lebih mudah, termasuk soal pendidikan. Saya memahami bahawa gadget misalnya tidak mencukupi kepada sebuah keluarga. Bagi satu gadget ada 3 orang digunakan serentak, tentunya perlu pengubahsuaian dari segi cara untuk mengatur penggunaan gadget, dan juga kemudahan internet yang ada di rumah. Di sini saya fikir perlukan peranan ibu bapa dan juga guru-guru yang boleh memberi pengajaran PDPR dengan cara yang lebih kreatif, dengan cara yang lain yang tak sama dengan yang berlaku dalam keadaan biasa. Kita tahu kita ada jadual waktu yang tetap untuk belajar, tapi jadual itu adalah mungkin menyebabkan kita tidak dapat belajar dengan baik disebabkan oleh gadget yang ada 1 atau 2 untuk beberapa orang adik-beradik di rumah. Jadi mungkin pengajaran guru boleh disesuaikan berlaku 24 jam. Maksudnya aktiviti belajar itu boleh dilanjutkan pada waktu yang sesuai, walaupun tiada pengajaran yang sebenarnya berlaku PDPR yang berlaku secara live atau face to face di dalam gunakan webex dan sebagainya, tapi rakaman audio video itu boleh disampaikan kepada pelajar dan boleh digunakan pada waktu malam dan waktu senggang di hujung minggu, supaya tiada pertindihan di antara penggunaan gadget dalam kalangan anak-anak di rumah. Itu satu cara yang kreatif yang boleh dibuat. Namun satu lagi ialah dari segi sokongan ibu bapa juga diperlukan untuk mengawasi betul dan juga memantau pembelajaran itu berlaku di rumah, kerana walaupun kita ada PDPR, tapi kebanyakan kita ada buku-buku teks yang telah dibekalkan. Jadi itu jadi panduan asas untuk sama-sama kita memantau pembelajaran anak-anak di rumah. Dan juga doktor, mungkin akhir sekali, apa yang doktor boleh katakan dalam masa
ketika kita berdepan dengan cabaran ini, kita berjuang untuk menghapuskan COVID-19, tetapi keseimbangan dari sudut mental, psikologi dan perjuangan kita itu harus diselaraskan supaya tidak ada sebarang keciciran ataupun kecundang di mana-mana tempat untuk kita mengelakkan daripada sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku, Doktor. Saya fikir untuk untuk pasukan keselamatan kesihatan kita terdapat kajian-kajian yang terkini yang menunjukkan bahawa mereka juga akan tidak dapat lari pada keadaan stres. So, ada stres COVID-19 dan kesan selepas itu. Jadi kita seharusnya bersedia bukan saja mereka, tapi juga masyarakat kita juga perlu bersedia dalam keadaan itu. Terutamanya dalam kebanjiran teknologi maklumat di mana terdapat pelbagai informasi yang dimasukkan, sama ada informasi itu boleh diterima ataupun perlu ditapis. Jadi apabila keadaan bimbang itu tinggi, kemungkinan penerima informasi maklumat itu tidak dapat berfikir secara waras oleh sebab dalam keadaan dirinya yang mungkin dipengaruhi oleh aspek kebimbangan yang sangat tinggi. Oleh itu saya fikir pada masa mungkin sebulan dua yang akan datang, masalah ketagihan media massa di kalangan penduduk yang mempunyai kebimbangan yang tinggi itu satu isu yang baik atau isu yang mungkin perlu dilihat secara mendalam supaya kumpulan ini boleh dikurangkan. Bila boleh dikurangkan pendedahan, walaupun pendedahan dan berita-berita yang mungkin berita kurang benar itu mereka dapat tapis dengan lebih baik, dan mereka boleh menapisnya dan boleh memisahkan di antara perkara yang benar atau perkara tidak benar. Jadi lambakan pengetahuan ini saya fikir buat usaha sekarang akan tinggi dan mungkin sebulan dua yang akan datang semakin tinggi. Betul. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Syahabuddin Hashim, pakar psikologi pendidikan dan juga personality USM. Dan ini perkara yang kita harapkan di samping kita memberi penekanan berkaitan dengan perjuangan kita untuk menghapuskan COVID-19, kita juga berjuang berkaitan dengan bagaimana untuk kita memahamkan masyarakat untuk terus menerima vaksin dan mencapai imuniti kelompok. Dalam masa yang sama untuk kita pastikan kesihatan psikologi dan juga mental kita berjaya dapat diatasi dengan situasi sukar yang kita depani sekarang ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Kita nak berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Fokus minggu depan. Baik, kembali dalam Fokus minggu depan. Selain daripada kita berjuang untuk COVID-19, pastinya vaksin dan juga PPV Mega untuk kita mencapai imuniti kelompok daripada 150,000 mungkin suntikan vaksin sehari, kita nak mencapai antara 200 ke 300,000 vaksin sehari, dan itu akan membolehkan ataupun mempercepatkan lagi proses imuniti kelompok itu dapat dicapai. Dan kalau dilihat pemberian vaksin COVID-19 di Malaysia meningkat dengan 90,277 untuk dos pertama dan juga kedua, dan daripada jumlah itu sebenarnya 85,000 adalah dos pertama dan 4,900 yang lain adalah dos kedua. Dan ini menunjukkan jumlah keseluruhan pemberian dos pertama dan kedua setakat ini sebanyak 3.4 juta, dan jumlah itu 2.2 juta dos pertama dan 1.1 juta dos kedua. Dan setakat semalam sebenarnya Putrajaya merekodkan kadar vaksinasi tertinggi iaitu sebanyak 47%, dan ini diikuti oleh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 26% dan Labuan 21%. Manakala negeri yang merekodkan kadar vaksinasi paling rendah adalah Sabah iaitu 5%. Ini diikuti Selangor 6.9% meskipun merekodkan jumlah kes positif tertinggi hampir setiap hari. Dan itu berkaitan dengan jumlah vaksinasi yang
kita rekodkan setakat ini. Pastinya perkembangan ini kita akan bawakan daripada masa ke masa, terutamanya minggu hadapan, bagaimana vaksinasi ini dapat dipertingkatkan setiap hari, dan kita melihat kepada perkembangan berita ini dan kami akan berikan terus kepada anda. Jadi sekarang ini kita nak bersama dengan pakar Perubatan Kesihatan Awam UNIMAS, Profesor Madya Dr. Hilmi Hazmi, menerusi talian telefon ketika ini. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Prof, bagaimana Prof melihat kepada trend kes harian dalam tempoh lockdown ketika ini, yang mana mungkin ada naik dan juga turunnya, tetapi apakah peranan dan juga sumber yang perlu kita faham berkaitan dengan jumlah jangkitan yang ada sekarang ini, Doktor? Baik, terima kasih. Kalau kita melihat kepada trend sekarang ini, kita nampaknya kalau kita compare berbandingkan dengan semasa negara mencatat 9,020 kes pada 29 Mei yang lalu, kita lihat kesnya agak ada yang menurun, lepas itu naik semula. Jadi kalau kita plotkan graf tersebut melihat kepada trend, nampaknya kemungkinan kita sekarang ini mungkin berada di bahagian kemuncak, kerana kes-kes yang didaftar sekarang ini nampaknya seperti keadaan yang mendatar. Tapi walaupun agak terlalu awal untuk kita menyatakan apakah kawalan yang sedang dilakukan, lockdown yang sedang dilakukan sekarang ini mencukupi ataupun tidak. Tapi kita ada beberapa petunjuk yang positif lah. Sebagai contoh, kita lihat kepada trend R0 yang semakin mengecil nilainya. Dan hari ini ataupun semalam kita melihat bahawa R0 adalah lebih kurang 1.03. Jadi kita melihat bahawa R0 itu dalam keadaan yang menurun nilainya. Dan ulasan balik kepada lekukan epidemik tadi, kemungkinan kita juga berada di sebelah landaian menurun. Walaupun kita masih lagi di kemuncak, tapi kita mungkin berada di sebelah landai yang menurun. Tapi semua ini masih lagi terlalu awal untuk kepastian. Tapi apa yang kita boleh nyatakan bahawa itu tanda-tanda positif. Ya. Doktor, kita melihat kepada peningkatan kes dan juga beberapa hari sebelum ini ia melibatkan jumlah kes itu adalah yang berlaku dalam tempoh Aidilfitri dan Hari Raya yang lalu, dan juga mungkin ada cakap-cakap melihat kepada total lockdown yang diadakan ataupun yang dikuatkuasakan 1 dan juga 2 hari ini, kes masih lagi tidak menurun. Tetapi untuk kita faham bahawa trend itu berlaku selepas beberapa minggu ataupun beberapa hari lockdown itu dilaksanakan, baru kita dapat melihat keberkesanannya. Kalau doktor ada penjelasan berhubung perkara ini. Yes, seperti mana yang telah saya katakan tadi, kalau kita melihat kepada trend minggu ini, kita bandingkan dengan 1 minggu ini, sebenarnya agak terlalu awal untuk kita nyatakan bahawa lockdown memberikan satu impact kepada penurunan ataupun bilangan kes yang semakin mendatar. Tapi untuk melihat kepada impact lockdown ini, kemungkinan kita memerlu paling awal pun kita akan dapat melihat kesannya dalam masa 2 minggu selepas pengisytiharan lockdown ataupun MCO yang ketiga ini. Tapi kesan sebenarnya kemungkinan hanya boleh dilihat di antara minggu yang keempat itu yang kelima selepas pengisytiharan. Kalau dilihat kepada trend semasa pun, bilangan kes-kes yang masih berlaku dalam masa minggu ini adalah kes-kes yang melibatkan kluster-kluster raya ataupun akibat daripada perjalanan ataupun lawan ataupun kunjungan yang dilakukan semasa Hari Raya. Dan juga Doktor, program vaksinasi dan juga Malaysia kerajaan mengharapkan agar ia mampu mencapai antara 200,000 ke 300,000 sehari. Apa pandangan Prof, dan adakah kita dapat melihat minggu depan peningkatan kepada jumlah vaksin ataupun vaksinasi sehari itu dapat dipertingkatkan? Ya, saya optimistik dengan kadar tersebut. Saya rasa kita mampu untuk mencapai bilangan di antara 200,000 dan 300,000 dos sehari. Kerana satu daripada masalah utama kepada kekangan kita untuk memberikan vaksin adalah disebabkan oleh masalah stok ataupun bekalan yang terputus. Jadi dengan stok yang akan sampai dalam masa minggu ini dan minggu hadapan, mungkin kalau tak silap banyak 3 juta dos yang akan datang,
Jadi kita dapat melihat satu jaminan bahawa bilangan vaksin yang akan diberikan itu akan banyak dan juga akan dilakukan secara berterusan. Jadi sekarang ini pun termasuk pada hari ini Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa 300 yang baru termasuk beberapa PBB negara akan mula beroperasi di atas 280 PBB yang sedang dia ada berjalan sekarang ini. Jadi PBB ini adalah penting kerana dia akan memudah ataupun akan mempercepatkan pemberian vaksin, stok-stok vaksin, bekalan vaksin yang akan datang dalam masa beberapa minggu ini lagi kepada kawasan-kawasan terutamanya kawasan di mana penduduknya padat. Dan untuk meningkatkan lagi sehingga 200-300 ribu sehari, pelibatan pelbagai badan-badan seperti pusat perubatan swasta ataupun IPT ataupun institusi yang mempunyai physical facility untuk memberi vaksin itu rasanya perlu untuk menggambling tenaga untuk menjadikan tempat mereka sebagai pusat pemberian vaksin supaya kita dapat mempercepatkan pemberian vaksin ini. Dan saya rasa dari segi sukarelawan kita tidak mempunyai sebarang masalah. Dan melihat kepada vaksin yang semakin bertambah ini, kemungkinan kita patut fokus kepada pemberian dos yang pertama dahulu kepada semua ataupun kepada penduduk di seluruh negara. Kerana disebabkan oleh dos pertama itu kita lihat kajian-kajian telah menunjukkan bahawa bilangan protection ataupun perlindungan daripada COVID, daripada severe case atau case yang tahap yang teruk sudah dapat dicapai dengan pemberian dos yang pertama. Baik, terima kasih Dr. Hilmi Hazmi, Profesor Madar Dr. Hilmi Hazmi atas laporan dan juga info berkaitan dengan apa yang mungkin boleh kita garap dan juga kita ketahui sepanjang minggu hadapan dalam fokus minggu hadapan. Dan terima kasih sekali lagi Pakar Perubatan Kesihatan Awam UNIMAS, Profesor Madar Dr. Hilmi Hazmi. Jadi itu saja waktu yang kita ada dalam fokus minggu depan. Jadi saya rangkumkan sekali lagi untuk anda saksikan. Ini fokus minggu hadapan minggu depan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.